Hai, bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawakan satu lagi perkongsian daripada Pastor Chris Oyokilome yang bertajuk Mempersiapkan Bangsa-Bangsa untuk Kepulangannya. Lihatlah, aku datang dengan segera. Berbahagialah orang yang menuruti perintah-perintah nubuat dari kitab ini. Wahyu 22 ayat 7. Saudara-saudari, dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, Guru mengatakan, oleh kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan perkara sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberi kita sebuah mesej. Ia adalah mesej keselamatan dari seluruh dunia yang Dia telah selesaikan dalam kematian dan kebangkitannya. Kita harus mengkabarkan mesej ini sehingga Dia datang kembali seperti yang dijanjikannya. Oleh kerana masa kedatangannya semakin dekat, kita harus memberitakan Injil sekarang dengan lebih bersemangat dan penuh kesaan berbanding dengan yang sebelum ini. Ini bukan hal keagamaan. Ia mengenai Yesus Kristus dan mesejnya yang hidup, yaitu bahawa Dia telah datang untuk mati bagi semua manusia. Dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian agar kita boleh memperoleh hidup yang kekal dan bersekutu dengan Allah. Dan bahawa Dia akan kembali untuk semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, Dia telah memberi tanda-tanda kepada kita tentang kedatangannya, dan kita dapat melihat banyak perkara itu sedang berlaku di dunia kita pada hari ini. Tidak ada banyak masa lagi. Itulah sebabnya kami memberitakan Injil dan menyuruh semua orang untuk bertaubat. Dialah yang kami beritakan dengan menasihati setiap orang dan dengan mengajar setiap orang dalam segala hikmat, supaya kami dapat menampilkan setiap orang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 28. Alkitab memberi kita suatu gambaran yang menarik tentang kedatangannya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17 berkata, kerana Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan satu sorakan, dengan suatu penghulu suara malaikat, dan dengan bunyi trompet Allah. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama mereka yang dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Dapatkah kamu melihat mengapa kamu harus mempersiapkan dirimu dengan menjalani kehidupan untuknya setiap hari? Saudara-saudari, dengan mengetahui bahawa kedatangan Tuhan lebih dekat daripada yang dijangka, dengarlah nasihat dalam Yudas 1 ayat 4 dengan baik. Hiduplah dengan berhati-hati, dengan tujuan, berguna dan tepat. Bukan seperti orang yang bebal dan dungu, tetapi seperti orang yang bijak. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan atas rahmat, kasih karunia, kebijaksanaan dan belas kasihannya yang tidak terkira, yang dilimpahkan ke atas gerejanya untuk memberitakan Injil dengan berkesan dan membangunkan kebenarannya di seluruh bumi pada zaman akhir ini. Pada perayaan Paskah ini,
Beritakanlah Injil dengan lebih bersemangat. Pimpinlah ramai orang keluar dari kegelapan dan kebinasaan kepada kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh bersemangat dan penuh kesaan, aku memberitakan Injil kebenaran dengan penuh berkuasa, merampas ramai orang dari kebinasaan dan kutukan ke dalam kerajaan kita yang mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 13. Yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 22. Dan yang ketiga, Efesus 2 ayat 5 hingga 6. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.